semua. Hari ini saya nak terangkan berkaitan dengan konsep masyarakat pelbagai budaya. Ia merujuk kepada sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik, kaum, agama dan budaya yang hidup bersatu dalam komuniti dan negara. Nama saya Ho Onzuk. Dan nama saya Tan Waisan. Boleh saudari nyatakan kaum dan latar belakang saudari? Ya boleh. Kaum saya adalah Cina dan saya tinggal di Kulim, Kedah. Dan saya juga berbangsa Cina dan saya tinggal kat Kuala Lumpur. Nama saya Nafaika binti Muhammad Zamri dan saya dari kaum Melayu. Saya berkaum Sikh. Saya berbangsa Punjabi. Hai, nama saya Navi. Saya seorang India, etnik Hindu. Pada pendapat saudara, apakah kebaikan utama hidup dalam masyarakat berbilang kaum seperti di Malaysia? Bagi saya rasa sebab kita dapat melihat kepelbagaian budaya dan bangsa, jadi kita dapat mempelajari mengenai bangsa lain daripada rakan-rakan, jiran dan sebagainya. Bagi saya banyak kebaikannya sebab kita pun terdiri daripada berbagai kaum. Kita boleh belajar daripada satu kaum tu apa budaya yang diterapkan oleh mereka dan apa yang cara adaptasi diorang seharian, kita boleh belajar daripada mereka. Pada pendapat saya rasa kalau hidup dalam pelbagai kaum, kita boleh meraihkan perayaan yang berbagai seperti Hari Raya Aidilfitri ataupun Deepawali ataupun Hari Raya Cina pula. Saya rasa dalam pelbagai perayaan ini kami akan memahami tentang budaya dan tentang adat mereka. Setakat ni saya tak ada lagi sebab sekeliling saya semua yang baik-baik. Diorang semua hidup aman lah, macam tak ada diskriminasi ke apa. Pada pendapat saya adalah, tapi dia tak terus sangat. Macam mungkin dia punya persepsi. Macam kan orang Malaysia, mereka kategorikan orang Melayu macam ni, orang India macam ni, orang Cina macam ni. So apabila kita mempraktikkan, kita jumpa kawan, so dia tak ada. So sampai sekarang saya tak banyak kena diskriminasi. Sekarang kini saya tak pernah menghadapi masalah tersebut sebab saya rasa Malaysia adalah negara yang sangat aman dan walaupun ada banyak pelbagai kaum, tetapi semua orang tetap saling memerhati dan Malaysia adalah sebuah negara yang damai dan sangat berpaduan. Tak dalam kehidupan saya tak adalah. Kerana semua macam aktiviti dan sekarang yang saya tinggal kat college kursi, semua dalam rumah saya ada berbangsa Melayu dan berbangsa India juga. Aku tertarik lah nak tahu pasal Sarawak. Boleh tak aku nak tahu daripada kau dan ceritakan sikit lah pasal Sarawak. Okay, first, boleh tak El ceritakan etnik El berasal dari mana? Saya berasal dari Seriau. Seriau tu dia daerah yang dekat Semarahan. Semarahan tu dia dalam Kuching. Jadi kita orang dekat Kuching lah kiranya. Lepas tu pecah-pecahan Kuching tu. Lepas tu pasal etnik tu kan, saya sebenarnya berbangsa Iban. Memang pure Iban, tak ada cukai. Maksudnya dari kecil lagi, dari lahir lagi lah El tinggal dekat Sarawak. Ya, dari lahir lagi dekat Sarawak. Okey, soalan yang kedua, apa pula etnik utama yang terdapat di Sarawak? Kalau dekat Sarawak, mostlynya bangsa Iban lah, betul-betulnya. Iban. Selain daripada Iban? Kalau selain daripada Iban ada Bidayo, orang Ulu tak ada dua, Kenyah dengan Kayan. Boleh tak
aku nak tahu perayaan yang disambut oleh etnik perayaan apa? Kita orang selalunya sambut Hari Gawai lah. Hari Gawai. Hari Gawai. Dia macam apa? Semangat padi. Semangat padi. Macam kira majlis kesyukuran gitu. Kalau setiap tahun disambut pada bulan berapa Ya, kalau tiap tahun disambut pada 1 Mei. 1 Mei. 1 Mei. Kiranya dalam 31 tu tengah malam tu kita akan sambut dah. Malam tengah malam 31 tu kira dah tu lah. 1 ke 2. Sebenarnya 2 hari macam tu. Jadi, apa pula makanan tradisional etnik orang Iban? Kalau orang Iban selalu penganan dah. Penganan? Penganan tu dia macam roti jala. Roti jala. Tapi versi keras punya. Itulah yang selalu kalau setiap hari Gawai selalu tu yang perkara wajib lah kiranya. Jadi apa tadi Penganan. Sejenis macam roti jala. Situ. Okey, last sekali tak tahulah dekat Sarawak adakah menggunakan bahasa Sarawak sahaja ataupun campur juga bahasa Melayu atau lain-lain. Kalau dekat family sendiri, kira kita orang gunakan bahasa ibunda sendiri lah, bahasa Iban. Kalau dengan kawan-kawan lain baru dia dengan Melayu Sarawak. Tapi ada juga yang orang tak faham Melayu Sarawak tapi dia faham Iban. Dia bukan Iban tapi dia faham Iban. Jadi bolehlah bercakap dengan dia bahasa Iban. Mostly orang dekat Sarawak dia faham bahasa Iban. Cuma mungkin dari segi diorang nak membalas percakapan tu tak boleh, tapi diorang akan faham lah. Diorang faham. Boleh lah lepas ni nak pergi Sarawak. Boleh. Jadi tu je. Makasih. Okay, bye. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang interaksi formal dan interaksi tidak formal dalam masyarakat di Malaysia. Jadi interaksi formal ini sering kita lihat berlaku di institusi kerajaan maupun swasta seperti contoh pejabat, sekolah, universiti dan sebagainya, di mana kita melihat berlaku interaksi antara pelbagai kaum dan etnik secara profesional dan secara rasmi. Manakala interaksi informal ni pula kita lihat berlaku dalam kehidupan seharian kita, di mana kita berinteraksi dengan pelbagai masyarakat yang berlatar belakangkan etnik dan kaum yang berbeza ataupun bangsa yang berbeza. Seperti contoh apabila kita ke pasar, kita banyak melihat bangsa-bangsa lain turut membeli sama dalam kehidupan kejiranan kita. Sudah semestinya jiran-jiran kita pun berasal ataupun terdiri daripada etnik atau kaum yang berbeza. Selain itu, dari segi pendidikan, kita dapat lihat bahawa sekolah kebangsaan memainkan peran yang sangat penting untuk memberikan ruang kepada pelajar-pelajar berbangsa Melayu, India, Cina dan juga etnik-etnik lain berkumpul dan belajar dalam satu bumbung yang sama. Selain itu, kita dapat lihat bahawa di sekolah juga terdapat pelbagai program-program yang menggalakkan interaksi sosial antara dalam kalangan pelajar ini, dan ini juga salah satu cara untuk kita meningkatkan perpaduan di dalam negara kita. Satu lagi interaksi yang dapat kita lihat yang terjadi di Malaysia ini adalah perkawinan campur, seperti contoh perkawinan antara orang Melayu dan India Muslim ataupun Cina Muslim, perkawinan antara Cina dan juga etnik Kadazan Dusun yang membentuk satu lagi etnik baru iaitu Sino. Jadi kita dapat lihat bahawa perkawinan campur ini juga menjadi tunjang kepada budaya di Malaysia, dan semakin hari kita lihat bahawa tren perkawinan campur ini menjadi semakin meningkat. Akhir sekali kita dapat lihat interaksi berlaku dari segi berlakunya perayaan. Seperti mana kita tahu bahawa Malaysia ini kita banyak perayaan kerana banyaknya bangsa dan juga kaum, seperti contoh Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha yang disambut oleh orang beragama Islam, Hari Raya Deepavali, Tahun Baru Cina, Christmas. Kalau di Sabah dan Sarawak kita dapat lihat terdapat sambutan Renggata Lepa, Keamatan, dan di Sarawak pula kita dapat lihat sambutan Hari Gawai. Jadi kebiasaannya sambutan perayaan ini akan disambut juga di tempat-tempat kerja maupun sekolah bagi meraihkan kepelbagaian kaum yang terdapat di Malaysia. Tahap interaksi sosial
Dari segi tahap interaksi sosial, terdapat perbezaan mengikut lokasi dan konteks. Di kawasan bandar, tahap interaksi antara kaum umumnya sedang tinggi. Ini kerana bandar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Penang mempunyai populasi berbilang kaum yang tinggal, belajar dan bekerja bersama. Namun, di kawasan luar bandar, terutama di kawasan homogen etnik seperti Kampung Melayu, Perubatan Orang Asli atau kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak, interaksi antara kaum agak terhad kerana kurangnya peluang pertemuan. Selain itu, masih terdapat segregasi sosial tak langsung. Contohnya, sistem sekolah vernacular, SJKC, SJKT dan perbezaan bahasa pertuturan di rumah menyebabkan interaksi antara pelajar dari etnik yang berbeza menjadi minimum. Ditambah pula dengan pilihan tempat tinggal dan penggunaan media berasaskan kaum. Ini semua menunjukkan gelembung sosial yang kadang-kadang menyukarkan pemahaman merentas budaya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, masyarakat pelbagai budaya di Malaysia merupakan satu kekuatan yang unik dan menjadi asas kestabilan negara. Pelbagaian kaum dan etnik seperti Melayu, Cina, India, Iban, Bidayuh dan lain-lain telah mewarnai kehidupan rakyat dengan berbagai adat, bahasa, makanan dan perayaan.